الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Baca qunut nazilana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa saddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya azim al-azab izimhum wansurna alaihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa saddid kalimatahum wa zal aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik
Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, Ya mujri as-sahab, Ya azim al-azab. Izimhum, izimhum, izimhum. Wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Amin, amin. Ya mujib doa is-sa'ilin. Ya rahimad du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faya ibadallah. Alhamdulillah, para sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati dan diridhai Allah, kita rafakkan setinggi-tinggi puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalalah, Allahu Azza wa Jalla, atas limpahan Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat kembali lagi di sini di dalam satu halaqah yang begitu terhad. Allah jemput kita seperti mana yang selalu saya sebut dalam kuliah saya. Kita hadir ke sini bukan kerana rumah kita dekat. Kita hadir ke sini bukan kerana kita kuat dan sihat. Tapi kita hadir ke sini kerana Allah jemput. Allah jemput kita. Bila Allah jemput kita, dalam keadaan bagaimana sekalipun suasana hidup kita, kita dapat hadir. Terima kasih wahai Allah. Nikmat yang tak pernah putus untuk kita syukuri adalah nikmat sihat. Dan Alhamdulillah kita akan sambung tentang huraian tafsir petikan daripada surah yang agung yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita, iaitu petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 255 atau lebih masyhur dengan nama Ayatul Kursi, yang mana pada bulan lalu kita berhenti pada kalimah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk. Mengantuk, apatah lagi Allah nak tidur. Okay, baik. Kita berhenti sampai tahap tu. Betul tak? Pada kalimah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dalam arti kata yang begitu indah, kata Allah Subhanahu wa taala, kita ulang balik, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, yakni satu-satunya Tuhan
yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hayy. Hayy itu hidup. Qayyum. Qayyum ni saya kata berdiri selama-lamanya. Maksud berdiri selama-lamanya ni yang mengawasi makhluk secara terus-menerus. Allah tak pernah lalai walaupun satu saat, walaupun satu detik daripada mengawasi setiap makhluk Dia. Ni yang dikatakan kursi itu keagungan Allah yang maha luas. Dia tak pernah teralik walaupun satu saat. Dia qayyum, sentiasa mengawasi. Tahu setiap apa yang terdetik dalam hati kita. Kerana apa? Kerana la ta'khudhuhu sinah. Dia tak pernah mengantuk wala naum. Memetik daripada perkataan ta'khudhuhu sinah ni, Allah Ta'ala tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Maka kata Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa yang Allah Ta'ala berikan kelebihan padanya untuk berbicara terus dengan Allah. Ya Allah, bagaimana kalaulah engkau ada sifat mengantuk dan tidur. Rasa mengantuk dan nak tidur. Kita ni rasa mengantuk, terus tidur. Tak mengantuk pun kita tidur. Ram bagi tidur juga. Kadang mata mengantuk, tidur tak mau tidur. Allah tidak memiliki sifat yang seperti dimiliki oleh makhluk. Jadi bila Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, bagaimanakah jikalau Allah itu mengantuk dan tertidur? Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, hang kuat ke? Kata aku kuat. Setakat tak tidur 2 hari 2 malam tak ada apa. Kan Nabi Allah Musa ni Allah Ta'ala bagi di antara kekuatan dia 40 kali ganda dengan kekuatan orang biasa. 40 kali ganda. Jadi dia rasa dia kuat. Dan dia nak cuba satu sifat tak mengantuk dan tak tidur. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, pegang ayak bubuh di dalam satu bejana, satu bekas yang penuh, suruh dia pegang. Pegang sampai hang rasa mengantuk. Lepas tu dia pegang. Kita ni sebenarnya kalau orang suruh buat kerja dan dah mengantuk. Cuba orang suruh pilih dah. Contoh macam majlis ilmu ni, masuk dan dah nak lina. Mengantuk. Dia pun pegang. Dia pegang. Tidak dia boleh tahan 2 hari 2 malam tak tidur. Tapi oleh kerana atas satu perintah, dia pegang. Dan 24 jam, main malam dia mengantuk. Dia tersengguk. Bila tersengguk, apa yang berlaku? Air di dalam genggaman dia tumpah. Tumpah. Jatuh ke bawah. Mengantuk dia tu bukan 1 minit, 1 saat. Kita kan mengaji Quran, kita baca, kita terlelap. Apa jadi? Hilang pun. Aku tak mana nak cari. Atau kita tengah menulis, kita mengantuk terlelap. Contiam. Betul tak? Kadang-kadang ni kita ni punya contiam. Dia mengantuk ni. Sebab kitab saya lagu tu lah nak. Dia mengantuk ni waktu rujuk tu. Tapi waktu biasa-biasa dia, okey, nak tahu kata tak mengantuk tu, habis dia tersengguk sekali tu dia akan hilang. Macam cas bateri tu. Jadi itu yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tumpah ayak dia kata. Tumpah ayak ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, andai aku bersifat sinak mengantuk, jadi macam nescaya tumpah air laut ke muka bumi. Aku yang menjaga laut daripada melimpah naik ke darat. Kerana laut memohon kepada aku setiap hari untuk memusnahkan hamba-hamba berdosa dengan dia melimpahkan air daripada lautan ke daratan. Andai aku mengantuk, kata Allah, nescaya bulan akan jatuh menimpa bumi. Matahari akan sirna cahayanya. Andai aku mengantuk, burung yang terbang di udara akan terhempas ke bumi. Kapal laut yang berlayar di lautan akan karam. Andai aku mengantuk. Itu fahaman kita dalam bermakna Allah itu qayyum, yang sentiasa mengawasi hambanya secara terus-menerus. Andai Allah mengantuk, nescaya kita mati sebab tak bernafas. Tapi Allah tu la ta'khudhuhu
sinatun wala naum. Tak mengantuk dan tak tidur. Subhanallah. Maha suci Allah. Secara menurut tu yang dia kata dia qayyum ni atas satu maksud yang boleh kita faham. Dia adalah salah satu di antara 99 nama Allah. Ya Allah, Ya Qayyum. Allah yang sentiasa mengawasi makhluknya. Pengawasan Allah pada makhluknya bukan tertumpu kepada jin dan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi termasuk kepada apa yang ada di laut, di dasar lautan, di daratan, di langit, di dalam perut bumi. Kepada keseluruhan alam, semuanya di dalam pengawasan Allah. Andai Allah tidur, nescaya belagalah bulan dan bintang. Belaga di atas tu. Mereka ada berjuta-juta. Belagalah mereka itu. Tapi sentiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Begitu besar. Pada kalimah Hayyu Qayyum. Hidup. Tak pernah mati. Sentiasa mengawasi. Ada beza tak dengan berhala? Beza tak? Beza sangat-sangat. Berhala dengan kita pun berbeza. Kita mendengar, kita hidup, kita berkata-kata. Beza tak? Berhala? Tak ada semua-semua tu. Jadi, maka ternafilah untuk apa kita menyembah selain daripada Allah yang mati, yang beku, yang pekak, yang buta, yang bisu. Untuk apakah kita menyembah? Maka yakinlah dengan agama yang kita ada ini, iaitu dinul Islam, agama yang memiliki Tuhannya, yakni Allah, yang Hayyu, yang Qayyum, yang ta'khudhu sinah, yang wala ta'khudhu naum, tak tidur dan tak lena. Kenapa kata Allah, aku tak tidur dan aku tak lena? Lahu ma fis samawati wal ard. Sambungan daripada ayatul kursi ini, iaitu pada perhentian kita yang kelima. Kan saya kata dia kena ada berapa kali berhenti? 9 kali berhenti. Pada perhentian kita yang kelima, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa Allah itu tak boleh mengantuk dan tak boleh tertidur? Kerana Allah itu pemilik langit dan bumi. Mana mungkin dia tidur saat dia nak pergi rehat, saat dia nak pergi tidur. Macam dikatakan kita ni ada 2 malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan untuk sentiasa mencatat amal kebajikan kita dan amal kejahatan kita. Adakah malaikat itu berhenti? Malaikat itu Allah Ta'ala tak letakkan untuk rasa letih, rasa lenguh, rasa tak larat, rasa lapar nak pergi rehat sat, rasa panas nak pergi cari kipas, rasa sejuk nak pergi cari baju tebal. Tak. Malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan tidak mempunyai rasa. Hanya mencatat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggal satu saat pun. Adakah Allah tidak tahu? Allah tahu, malaikat itu pemilik Allah. Allah tahu. Cuma Allah nak bagi kita rasa gerun. Allah itu pemilik malaikat, pemilik diri kita. Aku dah wakil dekat hampa. Jadi ketika mana kita nak melakukan kejahatan, ketika mana kita nak jatuh ke lembah maksiat, ketika mana kita baru nak mula buat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, kita tahu rasa takut. Kenapa? Ada wakil yang memerhati. Ada catatan yang sentiasa mencatat. Yang tak pernah lupa. Yang tak pernah mengantuk. Yang tak pernah tidur. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diberi sedikit kepada malaikat. Tak pernah rasa lenguh, letih. Kita ni kalau kata menulis, lenguh jari, pedih mata, tulisan nak yang elok pun jadi makin lama makin tak elok. Tapi itulah yang disebutkan. Kenapa? Kerana pemiliknya adalah memiliki sifat yang paling sempurna. Dan pada catatan para malaikat yang diwakilkan untuk menjaga kita ni, bukan sahaja mencatat amalan yang baik dan buruk, termasuk amalan harus. Apa amalan harus? Makan, minum, itu amalan harus. Amalan harus. Kemudian, apa yang disebut sebagai amalan harus? Tidur, amalan harus. Maknanya, kalau tak tidur berdosa tak? Tak berdosa. Kemudian apa lagi amalan harus? Kahwin,
Berkahwin adalah amalan harus. Tapi dia akan berubahlah hukum tu. Makan minum asal dia harus. Tapi menjadi wajib kalau dah tak larat angkat kaki tangan. Nah, kita berpuasa, kalau dah sampai tak boleh angkat kaki tangan, wajib makan. Ketika tu wajib berbuka demi memelihara diri, kesihatan kita. Ini yang dikatakan catatan malaikat yang Allah Ta'ala miliki, diwakilkan, ada dua-dua. Punya ramai makhluk manusia di atas muka bumi. Dan setiap seorang ada dua malaikat yang diwakilkan untuk memelihara kita agar tidak terlalu jauh terpesong daripada amalan-amalan kejahatan. Apabila kita nak buat jahat, dibisik dekat kita. Nah, yang bisik-bisik baik itu semua adalah bisikan para malaikat yang Allah wakilkan. Kerana apa? Sebab Allah tu tak pernah sedetik pun ghalib, ghafil. Tak pernah Allah lalai. Cuma Allah Ta'ala bagi keizinan kepada makhluk yang bernama Iblis. Makhluk yang bernama Iblis, ketika mana dia memohon kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Baik. Iblis ni, di dalam penceritaan, Rasulullah tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah Iblis juga mati? Adakah Iblis juga mati? Saat berlaku tiupan singkakala yang kedua, kemarin saya baca singkakala pertama. Saat berlakunya singkakala yang kedua, ketika makhluk semua dimatikan, Iblis ni, dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada matahari yang membeku. Dia mohon kepada Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Jadi kita kata beristighfar. Waktu tu kuncu-kuncu Iblis, syaitan. Syaitan kata, kenapa kamu kembali menyembah Allah? Kata Iblis, itulah satu-satunya Tuhan, pemilik seluruh alam. Pemilik seluruh alam. Maka dengan sebab itu, ketika mana manusia membaca ayat yang ada kalimah pemilik, lahu ma fis samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, ada getar pada diri Iblis. Maka berlarilah syaitan bertempiaran. Saat ini kata Nabi SAW, jadikanlah ayatul kursi itu sebagai benteng. Ataupun kita kata tembok pemisah. Ketika mana kita menghadap dengan Allah. Baik, kita ni menghadap dengan Allah sehari 5 kali. No? Setiap kali kita nak solat. Setiap kali kita nak solat, kita menghadap dengan Allah. Itu yang wajib. Untuk menjadi benteng daripada gangguan syaitan, ketika mana kita bersolat, baca ayat kursi sekali. Sebelum sembahyang fardu. Nah, kemudian lepas solat fardu. Ya, tak apa. Ya. Bukalah pintu. Tak apa. Tak apa. Okay, ikhlas sikit. Baik, kita ulang balik nah. Kata Nabi SAW, jadikanlah bacaan ayat kursi itu sebagai benteng agar tidak ditembusi oleh syaitan, iaitu baca sebelum solat fardu. Kita lepas berwuduk, kita ada doa lepas wuduk. Yang mana Nabi pesan, jikalau kamu membaca doa selepas wuduk, keluar dulu dari bilik air menghadap arah kiblat. Kemudian baca, sama ada kita nak baca surah Qad, inna anzalna, ataupun kita nak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hingga habis. Antara dua doa tu, kata baginda Nabi SAW, akan gugurnya dosa-dosa kamu mengikut setiap titisan, bukan setiap cebok, bukan setiap pancok, ayat pancok yang keluar tu, tetapi mengikut setiap titisan wuduk yang menimpa di atas tubuh anggota wudukmu. Itu yang Allah Ta'ala kata, gugur dosa-dosa kamu. Kemudian kita sambung dengan baca ayatul kursi
Atau mungkin kita boleh sambil-sambil kita kan duk pasang telekung di badan. Sambil-sambil kita duk pakai tu kita baca ayat kursi. Atau mungkin kita dahulukan dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar secara 10 kali kita boleh buat. Itu baru kita menghadap dengan Allah. Nescaya kata Nabi SAW, ayat kursi itu akan menjadi benteng daripada syaitan mengganggu kamu di dalam solatmu. Dan jadikanlah ayatul kursi itu setiap hari kamu baca lepas solat fardu. Kita baca dah bulan lalu. Nescaya akan terhapus dosa-dosamu walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Pasal apa? Syaitan paling takut pada kalimah yang Allah Ta'ala sebut, akulah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bermakna, milik iblis itu milik Allah juga. Syaitan juga adalah milik Allah. Apa jangan duk kacau. Anak cucu Adam yang sedang menghadap aku nak bersolat. Lahu ma fis sama wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, kita tahu kalau kita dongak ke langit, yang kita nampak adalah hanya bintang dan bulan. Kita pun tak tahu bintang tu bintang apa. Rupanya di antara banyak-banyak bintang tu berjuta-juta kali ganda jauh lebih besar daripada bumi yang kita huni. Makhluk-makhluk tu semua taat kepada Allah kerana tahu Allah adalah pemilik mereka. Pasal apa kita yang memang tahu? Sebab kita ada akal. Kita tahu kita ni adalah milik Allah. Dalam masa yang sama kita masih melakukan perkara mungkar. Adakah kita ni tak berdosa? Masya Allah. Banyaknya dosaku ya Allah. Kalau dihitung-hitung, kalau dikira banyaknya dosaku, ketika kita duduk bersendirian. Kata Allah lagi, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ini satu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat memberi syafaat man zalladhi. Dia kata tidak dapat, tak ada siapa pun yang dapat bagi syafaat di sisi Allah illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah. Kita tahu syafaat ini ialah berbentuk pertolongan yang bakal kita raih di mahsyar nanti. Bila sampai di mahsyar, kita membawa suratan. Disebutkan dalam beberapa hadis tentang cerita mahsyar ni, suratan amal kita ni terbang macam burung. Banyak di langit. Terbang mencari tuannya, pemiliknya. Kemudian dia akan hadir kepada kita. Terbang macam burung. Banyak. Kalau tengok petang-petang burung balik ke sarang, hiruk pikuk, riuh, kendah tu. Banyak sangat. Dia akan cari tuan dia. Dan kita akan mencapai suratan amal itu mengikut ke arah mana suratan tu main. Kalau dia main ke depan, kanan tangkap. Kalau dia main ke belakang, kiri tangkap. Yang menangkap di belah tangan kanan, seronok ni. Aku dapat dah suratan aku. Aku dah boleh baca, bahagianya. Kerana hadir dia di sebelah kanan. Dia main ke depan. Tapi kalau yang dapat di sebelah belakang, celakalah aku. Bukan kita tangkap suratan tu dengan kehendak kita. Dengan kehendak Allah. Dia sendiri main. Allahu Akbar. Kemudian, awak macam mana? Cari syafaat. Cari bantuan. Cari pertolongan. Macam kita ni, kalau nak minta bantuan, ni bawa surat, picok sana, picok sini, tak selesai-selesai. Pergi hantar, pergi tengok. Dia kata, yang ni tak kena lagi. Pergi buat pula dokumen tu, buat. Punya cari bantuan. Nak mencari syafaat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Mencari. Tak jumpa Nabi ada jauh. Nabi di mana? Nabi Muhammad SAW di mana? Cari tak jumpa. Bahkan kata Nabi SAW, "Dik, kerana dosa kamu terlalu banyak, kamu tak kenal yang mana satu aku." Yang hari ini kita merindui dia, pernah menangis. Kerana merindui baginda, jangan sampai di masa nanti tak kenal dia. Memang nak cari dia, nak pohon syafaat daripada dia. Jumpa Nabi-Nabi lain. Nampak ada satu kaum yang sedang kerumun ramai. Pergi tanya, yang ni siapa? Ini Musa. Mana Muhammad? Jumpa yang ni siapa?
yang ni Aisyah, jumpa yang ni Ibrahim, jumpa yang ni Nabi Daud. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kata Muhammad adalah manusia yang paling sibuk di padang mahsyar nanti. Sibuk mengagihkan syafaat. Yashfa'u indahu illa bi'idnih. Masa ni yang dikatakan kita mencari-cari, tak jumpa lagi Rasulullah. Allah Ta'ala kata, buka lembaran. Buka lembaran yang tak elok yang main di sebelah kiri tu, baca sendiri. Inilah lembaranku. Inilah tulisanku sendiri yang aku buat selama hayat aku di dunia, mencari-cari siapa nak boleh tolong. Baik, di antara salah satu pencariannya, satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas yang telah pun dimasyhurkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan katanya, kalau dah Muhammad hang tak jumpa dengan sebab tak kenal. Yang nak bagi kenal tu Allah. Kemudian cari sahabat dulu. Hang pernah tak berkawan dengan sahabat? Hang ada tak pernah hadir majlis ilmu? Cari tak pernah. Aku tak suka pergi. Pernah dah orang ajak, pernah, tapi aku tak suka, aku tak pergi. Kata Allah, cari lain pula. Punya nak bagi syafaat dua tu. Cari kawan yang hang pernah berkawan. Dia suka menelpon, tapi hang tak suka. Tapi hang suka kawan dengan dia. Aku yang tu aku tak suka kawan. Pasal bila kawan dengan dia asyik ajak aja. Jom kita pergi mengaji. Jomlah kita pergi baca. Aku dah kata kat dia, aku tak kerti. Tak kerti tak apa, jom kita ajak. Dia pun ajak cara bodoh-bodoh. Punya nak pujuk. Sampai kata cara bodoh-bodoh. Oh betul cara bodoh kita lah. Aku tak suka kawan dengan dia tu. Aku tak suka. Kata Allah cari. Dia suka tak? Dia ada tak kawan? Dengan kawan yang suka kawan dengan orang yang minta ilmu. Kawan atas kawan. Punya nak bagi syafaat. Allah Ta'ala kata keizinan syafaat ada daripada Allah. Allah kata cari lagi. Ada. Dia kawan tu pun tak suka api. Tapi kawan tu pasal suka berkawan dengan kawan yang tuntut ilmu tu. Jadi tempiah dekat kawan tu bolehlah dapat dekat hang sikit. Kita kata penting yang menuntut ilmu ni tu. Bila kita pergi menuntut ilmu tu, gugur dosa-dosa kita yang kecil-kecil yang melekat banyak tu. Kita keluar buat lain pula. Kadang tak ada keluar orang kita buat lain pula kan. Itulah kita. Namun sekurang-kurangnya kita ada kecintaan. Maka kata Allah, dia boleh dapat syafaat daripada kawan dengan kawan yang suka. Kawan atas kawan tu. Tak banyak. Sikit. Kalau nak banyak, cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu biiznillah. Dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, hang bersaudara dengan dia pun hang tak dapat. Macam mana? Kita tengok. Nabi Allah Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut, kita tahu sejarah Nabi Allah Lut yang dirakamkan dalam Al-Quran sehingga laut mati yang paling masyhur kan. Allah Ta'ala kali. Tapi dia ada seorang isteri yang cukup khianat. Yang menyokong perbuatan zina, homoseks, lesbian. Dia sokong sangat. Jadi walaupun dia orang yang paling dekat, tidak sebantal, isteri yang paling rapat dengan dia, tetap Allah Ta'ala laknat. Dia boleh tolong tak? Isteri dia cari dia di mahsyar. Isteri dia cari. Dia boleh tolong tak? Kalau bukan dengan izin Allah, walaupun seorang Nabi, tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Maka kata Nabi SAW, lagukanlah, alunkanlah. Alunkanlah ayatul kursi itu ketika mana kamu tidur. Nak tidur, baca ayat kursi. Bangkit tidur, baca ayat kursi. Sebelum solat, baca ayat kursi. Lepas solat, baca ayat kursi. Itu kata dia menjadi benteng dan dia juga menjadi perisai untuk kita bawa sampai ke akhirat. Mencari syafaat Allah, mencari rahmat Allah. Kita nak masuk ke syurga bukan dengan amalan kita yang tak banyak ni.
Belum tentu diterima semua yang kita buat ni. Tapi kita nak masuk dengan rahmat Allah melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin daripada Allah. Dengan duk syok sendiri, aku ni punya rajin beribadat, puasa yang tak pernah tinggal, sunat yang tak pernah putus, tahajud yang tak pernah tidur. Surga mana Allah Ta'ala nak tempatkan aku? Kita masuk bukan kerana amalan kita, tapi kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas izin Allah. Allah sebut, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala itu maha mengetahui baina aydihim, apa yang ada di depan kamu, dan wa ma khalfihim, apa yang ada di belakang kamu. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui masa depan kamu. Kamu nak jadi apa pada masa depan? Allah tahu. Allah juga maha tahu. Wa ma khalfihim, apa yang telah berlaku pada sejarah kamu yang terdahulu. Allah tahu. Kita ni ada kenangan-kenangan yang kalau boleh kita tak mau ingat. Bila kita ingat, kita malu sendiri. Kita malu sendiri. Okey. Lah ni dia pun kan duk keluar balik fashion retro. Yang rambut agu-agu tu kan. Yang seluar macam kipas. Kan? Baju sendat. Sambil mata orang besar-besar tu. Kan? Okey. Orang yang hidup zaman tu, dia pun duk cakap dia, aku dulu ada lagu ni. Kami dulu nanti pergi buat rambut karan. Dia kan ambil panjang rambut karan. Macam gelung benang kat besar-besar tu ni. Dia gulung tu. Saya dulu rajin tebar orang tua-tua tu. Orang tua-tua dulu jahil tau. Saya panggil nak raya je. Dia pergi akaran kerinting keribu saya panggil. Saya teringin sebenarnya rambut kerinting. Waktu tu saya teringin. Tapi mak saya tak bagi. Tak bagi dah. Dia sayang dekat anak-anak dia tu dengan cara kerah. Kata hang kalau hang kerinting rambut aku cukok hang. Aku punya teringin tahap meleleh aja ikut. Ikut mana kan masa tu kecil-kecil lagi ya. Kecil. Mana-mana minah-minah tapi ni dah ikut-ikut pinggangnya dan tu tengok banyak tu ayam tu punya busuk lah. Kan habis-habis dia berkerinting tu dia nanti buah satu cukup tu. Kan dia tengok sakit tak? Sakit hangat dia. Punya teringin tu masya-Allah. Tapi mak tu pasal kerah. Kalau mak tak kerah aku tak tahulah aku jadi mana. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian kita teringin pula ke zaman tu. Bukan taubat lagi namanya. Benda tu benda lama. Rupa-rupanya hang dok kata kami dulu kami buat macam tu. Dah ni tak ada. Tak boleh cek oi. Bermakna kita ada kenangan yang manis untuk kita kenang. Gambarnya kalau kata boleh kembali zaman tu hang nak jadi lagu tu balik ke? Jadi bila keadaan kita yang macam tu maka dilaknati Allah oleh Allah, itu tidak dinamakan taubatan nasuha. Itu taubat dia nak buat juga. Bermakna dia bukan nak kembali kepada fitrah dia, tapi dia nak kembali ke zaman tu. Oh zaman ni seronok. Kami dulu tengok wayang atok panggung. Mana panggung? Masa tu tak mahal sangat Saya boleh cerita, waktu tu saya kecil, saya ni dah teringin nak ikut orang pergi tengok wayang, teringin semua. Dia teringin tapi siapa pun tak mahu bawa pasal mak saya terlalu cengih. Takutlah kan, takut. Bila fikir-fikir, alhamdulillah Allah lindungkan aku dari perkara-perkara sedemikian. Bukan kata nak abad lebih baik, tak baik pun. Kalau biar dekat aku pergi juga. Kan? Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sayang dekat kita, Allah dorongkan kepada kita, maka tak ada lah kenangan tu. Tapi orang lain ni, dengar duduk sembang mana, oh kami dulu ke. Abang kata rambut tinggi-tinggi tu, ada sikat satu, sikat macam penyakap tu pula. Tak boleh nak sikat dengan sikat biasa. Tak lagi lurus balik kan, buat mahal-mahal. Kalau ada keinginan itu, wa ma khalfahum. Benda yang dah berlaku, yang dah berlalu, hang rupanya teringin lagi. Kasut boleh beli janji tu. Dahsyat kan. Kalau ni keluar balik, dia pun tulis retro. Bah pun ada macam tu. Tak salah no. Punya hamba bah ke depan.
Kalau ada keinginan, kalau ada teringin, jangan ada. Itu wa ma khalfahum. Jangan sembang pasal itu. Jangan sebutlah. Jangan cerita dah. Aku dulu ada baju luar ni. Hak yang kebaya jarang. Pi makan kenuri, pinjam gelang orang sebelah tu. Nah, pasal apa hang kena pinjam gelang? Sat lagi malu orang tengok kita tak ada apa. Hang duduk bergaya dengan benda pinjam kot. Hang duduk riak dengan benda pinjam kot. Itu wa ma khalfahum. Jangan ada. Awak lah ni boleh pun. Boleh. Tak pakai apa. Tak pakai barang kemas kan. Tak pakai baju lah. Nah, tak pakai apa. Boleh. Tak ada masalah kan. Dulu nak bubuh subang. Nak bubuh nak atok ni. Keronsang ni. Nah. Keronsang ni nak atok. Semua barang. Barang-barang pinjam. Itu wa ma khalfahum. Ini gambar. Simpan tak apa. Sekadar nak tengok. Tapi jangan teringin. Jangan teringin nak kembali ke zaman tu. Jangan teringin nak jadi macam tu balik. Tapi bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Inilah tanda bukti kejahilan aku. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa aku. Ya Allah, malu nak tengok. Malu nak sebut, malu nak cerita. Sebab apa? Wa ma khalfihim. Allah tahu. Kalau hang teringin lagi, dosa terus berjalan. Tapi taubat sungguh-sungguh. Maka dia akan terputus. Begitu juga wa ma baina aydihim. Apa yang akan berlaku di depan kita, kita tak tahu. Kita hanya boleh mengenang yang telah lalu. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku di depan. Allah Maha tahu. Kita minta pada Allah dengan sebenar-benar permohonan. Hidupkanlah aku dalam beriman. Matikanlah aku dalam beriman. Itu yang akan datang. Ma baina aydihim. Benda yang akan datang. Kita tak tahu. Kita tak nampak. Allah tahu. Allah nampak. Minta pada yang tahu. Minta pada yang nampak. Agar dipeliharanya diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji. InsyaAllah ta'ala dia akan sentiasa menjaga kita. Dan kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Apa maksud di sini? Dia kata, وَلَا يُحِيطُ. Kita ni tak tahu apa. وَلَا يُحِيطُ. Hampa ni, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hampa ni manusia, hampa tak tahu apa, bisyai sikit pun kenapa tak tahu apa, min ilmihi, daripada ilmu Allah. Ilmu Allah tu, ilmu pengetahuan Allah itu maha luas. Sampailah kepada lubang cacing pun Allah Ta'ala tahu. Sampailah kepada kehidupan kuman yang tak nampak dengan mata kasar pun Allah tahu. Sampailah ke dasar lubuk hati kita pun Allah tahu. Dia kata ilmu Allah itu maha luas. Dia bagi kat kita sikit. Bima syak. Ila dia kata, kecuali ilmu yang aku bagi dekat hampa. Contoh, kita ni ada ilmu tapi tak banyak. Kita ada ilmu pengetahuan tentang sains. Kita mungkin tak ada tentang Al-Quran. Kita ada ilmu pengetahuan tentang matematik. Kita mungkin tak ada tentang sejarah. Kita ada ilmu pengetahuan tentang memasak. Kita mungkin tak kerti baca Quran. Kita ada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Kita mungkin tak kerti buat apom. Ini tak abang. Ilmu kita terbatas. Bukan semua hang tahu. Bukan semua hang tahu. Jadi jangan angkuh. Jangan takabur. Jangan sombong. Apabila hang tahu satu-satu benda, dia tak tahu. Hang tak tahu. Itulah aku suruh ngaji, tak orang ngaji. Bodoh sombong. Jangan kata ke orang. Jangan anggap diri kita tahu. Sebaliknya selalu begitu. Aku ni apa pun tak tahu. Kecuali apa yang Allah bagi aku tahu. Illa bima syak. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala hantar mai kita. Allah dorong mai kat kita. Ada satu minat dalam ilmu ni. Maka kita pun ceburi bidang tu. Allah Ta'ala bagi. Aku bagi keizinan. Untuk hang ceburi bidang ni. Tapi ketahuilah. Satu ilmu yang wajib hang ketahui. Ilmu Al-Quran. Patah balik kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran terbitnya ilmu tasawuf, dalam Al-Quran terbitnya ilmu fiqh, dalam Al-Quran terbitnya ilmu usuluddin, dalam Al-Quran terbitnya ilmu faraid, dalam Al-Quran terbitnya ilmu adab. Daripada Al-Quran terbitnya segala ilmu. Sumber segala ilmu. Sebab tu, walau setinggi menara gading kita naik ke puncak, jangan lupa kembali kepada ilmu Al-Quran. Kita kembali kepada ilmu Al-Quran. Walaupun orang suruh masak nasi takat 2 kepoi, aku boleh main 5 kilo mentah. Ilmu tak ada ilmu lah tentang tu.
Itu yang kata wala yuhituna bisyai. Kata Allah, hangpa ni bukan tahu apa pun. Kita bila Allah kata dekat kita macam tu, kita terima. Tapi kalau orang kata kita kadang, dia tu boleh kata aku tak tahu apa. Hang tak tahu apa, hang duduk diam. Tapi bila Allah kata dekat kita, ya benar, aku memang tak tahu apa-apa. Illa bima sya'. Kecuali apa yang Allah Ta'ala bagi dekat aku. Betul kita hari ni. Takat tu saja yang aku boleh. Lebih-lebih tak boleh. Tak reti dah. Tu abang. Macam kita belajar Al-Quran. Punya mengaji Al-Quran daripada umur 5 tahun. Sampai hari ni tak habis-habis lagi. No? Saya pergi kat guru ni betul huruf ni. Pergi kat guru ni betul lagi. Huruf yang sama. Hang betul apa? Buat tak habis lagi. Berapa puluh tahun aku dengar hang lagi. Tak lagi roh. Giro tan roh gentak ada. Roh tak gentak pun ada. Nah? Sampai bila nak habis. Tu kata ilmu kita ni terlampau terhad. Sebab tu Allah Ta'ala berhak mengatakan kita ni la yuhitu, hang tak tahu apa. Apa tak tahu apa. Kecuali sekadar ilmu yang aku bagi. Tahu dah kita ni tak tahu apa, cari. Cari. Kalau ni senang ilmu sekarang, ambil handset, boleh tekan, boleh belajar. YouTube banyak. Para asatizah hang pilih mana-mana guru yang hang berkenan. Hang tekan saja dia keluarlah mai. Dia masuk sampai ke dalam rumah. Hang tak mau belajar sambil duduk bersila. Hang tidur. Hang tidur. Nescaya hang lena. Asal buka je YouTube ceramah, aku lena. Kerana di situ adanya ketenangan. Maka tidurlah aku dalam ketenangan. Ceramahlah YouTube. Sedap-sedap lagi tekan bateri habis. Itu yang kata cari. Bila kita cari, kita susah payahnya aku nak dapat. Bukan mudah nak dapat. Allah berhak kata kita. Kemudian dia puji diri dia. Wasi'a kursiyuhu sama. Inilah ada perkataan kursi. Yang kita duk sebut kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa yang dimaksudkan wasi'a luasnya kursi Allah Ta'ala itu. Baik. Bila disebut tentang kursi, dalam perkataan bahasa Arab, kursi adalah kerusi juga. Namun di sisi Allah, dia nak cerita tentang kebesaran, keagungan Allah. Allah Ta'ala itu memiliki keagungan yang maha luas. Wasi'ah. Wasi'ah itu adalah perkataan yang bermaksud luasnya. Kursi. Bukan luasnya kerusi. Bukan lebarnya kerusi. Tapi luasnya keagungan dan kekuasaan Allah. Baik. Maka, dalam bahasa Arab, apabila mereka menterjemahkan perkataan kursi, dia bertanya kepada Rasulullah, kursi ni kita nak terjemah macam mana, wahai Rasulullah? Nak bagi orang mafhum, nak bagi orang faham. Tak lagi orang nanti kata Allah Ta'ala ni duduk atas kursi. Kata Nabi SAW, kursi ini dia ada macam kita tengok tempat yang tinggi. Kursi. Duduk atas kursi. Duduk di atas tempat yang tinggi. Adakah Allah itu duduk? Tak. Allah Ta'ala itu tak duduk. Tetapi dia pemilik kekuasaan yang maha agung, yang maha tinggi. Dia pemilik. Jadi nampak luasnya keagungan Allah. Luasnya kemuliaan Allah. Itulah kursi. Ayat kursi. Ayat yang paling tinggi keagungannya ialah ayat kursi yang mana dia kata keagungan Allah itu di langit dan di bumi. Kenapa dia letak langit dan bumi sahaja? Wa ma baina aydihim, dan apa juga yang ada di antara kedua-duanya, langit dan bumi. Begitu juga yang di luar daripada bumi disebut sebagai alam. Luar daripada bumi disebut sebagai alam. Yang kita duk sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan mentadbir seluruh alam. Makna dia bukan sekadar dalam bumi, bahkan kepada keseluruhan alam. Itulah pentadbiran. Luasnya wasi'. Wasi' ni betapa luasnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kan berhenti kan? Yang ke-8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak menjadi keberatan kepada Allah untuk menjaganya.
Susah tak dia nak jaga? Nak jaga langit dan bumi. Susah tak dia nak jaga? Saya nak tanya, susah tak? Tak susah bagi Allah. Susah bagi kita. Hang nak apa? 7. Oh, susah nak jaga anak 7. 7 susah nak jaga. Allah Ta'ala itu mentadbir, memelihara. Dia kata, sikit pun tak susah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ulang 3 kali. Atas bacaan ayat kursi yang hajat. Okey. Ayat kursi ni biasanya akan dibaca kepada orang yang sakit. Macam ada gangguan syaitan. Syaitan paling takut dengan bacaan. Kalau kita baca dari hati. Bukan baca dalam hati. Baca dari hati. Faham maksud dia. Dia paling takut. Menjerit-jerit dan dia dengar jin tu takut. Terbakar dia. Kerana wala ya'uduhu hifdhuhuma yang saya kata ulang 3 kali. Allah Ta'ala ni tak susah nak jaga. Nak memelihara langit dan bumi yang ada bertempiaran segala jin dan syaitan diketuai oleh iblis. Allah Ta'ala tak susah nak jaga. Tapi kita susah. Kita manusia nak jaga diri sendiri pun susah. Tidak. Kadang diri sendiri pun tak terjaga. Larat ke nak pergi tengok sangat-sangat. Tengok-tengok kuku dah panjang. Terlupa nak potong dalam, duk ingat nak potong dalam, duk ingat nak potong. Terlupa. Itu yang kata kita tak mampu menjaga diri sendiri. Itu kalau dari segi zahir, batinnya pula lagi susah nak jaga. Dan kita mengakui yang Allah pemilik keagungan dan kemuliaan yang maha luas itu, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dia tak susah jaga. Semua tu di bawah pentadbiran dia. Semua dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak susah sikit pun. Dia maha tahu. Apa yang kita buat. Okay, kita duduk seorang-seorang di dalam rumah. Kita buka handphone kita dengan handphone saja. Apa yang kita upload. Apa yang kita sebarkan. Apa yang kita lihat. Semua Allah tahu. Oleh siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala tutup aib kita. Orang tak tahu apa kita buat. Hang buat apa, tak ada buat apa, tutup terus. Tapi Allah maha tahu. Jejari-jejari kamu sedang bergerak menyebarkan fitnah yang kamu sendiri tak sahih tentang kebenaran cerita tersebut. Dan diakhiri ayat 255 daripada surah Al-Baqarah ini dengan wahwal aliyul azim. Penceritaan Allah tentang Allah lah, dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahu Ali, Allahul Azim. Di atas nama dia ketinggian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan penciptaannya, mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya yang kita dapat perhatikan dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadikan pokok pun sudahlah. Kalau kita perhatikan pada penciptaan Allah dengan sepohon pokok. Yang awal-awal terbitnya sepohon pokok itu daripada satu benih yang halus, yang kecil. Asal tumbuh batang berwarna hijau, tanda lembut. Menghidupkan makin tinggi, memanjangkan umur ada sampai beratus-ratus tahun. Memuncak naik ke langit. Mencari cahaya matahari. Dalam pengajian sains, pokok naik tinggi cari. Rebut nak ambil cahaya matahari. Tapi dalam pengajian tasawuf, mencari keagungan Allah. Ketinggian Allah. Lagi tinggi dia naik. Lagi besar tasbih dia. Lagi banyak zikir dia. Maka terus dia memuncak. Lagi lama hidup dia. Lagi banyak tasbih dia. Lagi banyak zikir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada fahaman tasawuf. Akan dia menjalar ke bumi. Ratapi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi yang dipijak. Bumi adalah satu kilang yang paling besar. Menghasilkan baja. Kalau kita tengok pohon-pohon yang ada di Bukit Bukau tu, mana ada siapa pun kita bawa baja. Tapi naik tu, pokok tu juga kita bawa balik mai ke rumah. Pokok hutan. Tanam di rumah.
Tak sesubur yang di hutan. Yang kita punya jurus beli baju bagus punya. Tapi tak sesubur di hutan. Kerana kita kata kita jaga pokok tu. Kita kata kita yang jaga pokok tu. Satu cerita. Cerita ni daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dia kata satu hari ayah dia, masa ni dia berusia 6 tahun. Ayah dia balik daripada kerja. Ayah dia kerja mengembala kambing. Balik ni penat. Anak ni, Syekh Abdul Qadir Jalani, seronok tengok ayah tu balik. Macam anak-anak kita tengok ayah balik. Walaupun tadi dia tahu ayah dia tu pergi kerja balik. Dia balik dari petang. Syekh Abdul Qadir Jalani ni dapat hadiah. Mak dia tu buat bantai dekat dia. Buat bantai ke kabu. Kita panggil bantai busuk lah buat kat anak tu. Dia seronok. Mereka dulu dapat bantai pun susah. Susah. Tidak atas tongkoi saja. Kita ni bantai keras sikit pun kita marah kat bantai. Esok bagi hero. Ni silap bantai lah. Tak kata silap kita juga. Bantai tu yang silap. Angkat tabur gedebang. Hang jahat. Jemuk hang. Dia juga bagus. Kita ni jahat. Kita suka bersalah orang. Padahal kita tidur tu tersilap orang. Kan? Kadang-kadang bila member panggil kadang-kadang daripada awak silap bantai. Aku silap bantai. Aku yang silap, bantai tak silap. Berubah tu. Aku silap, bantai tak silap. Kau tahu tu. Tukar perkataan. Okey, cerita Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia seronok dapat bantai tu. Bila dia tengok ayah dia balik, dia lari sambut ayah tu. Dia kata dia dapat bantai, dia ada bantai. Tu ayah tu nak berehat, dia kata, wahai ayah, tidurlah di atas bantal milikku ni. Bantai ni dia punya. Yuk. Ayah dia tengah-tengah nak letak, dia kata bantal ni milik. Ayah dia ambil bantal tu baling buang. Baling buang. Teriak lah pasal apa buang. Dia punya seronok lah kat bantal pasal buang. Lepas tu bila ambil, dia kata kenapa ayah buang ni milik aku. Ayah dah ambil, dia ambil bantal, dia peluk bantal tu. Kata kenapa ayah buang ini bantal milik. Ayah dia sekali lagi ambil, buang lagi jauh. Lepas tu dia ni bila anak kecil, bila buang jauh, akhirnya mengalah dengan menangis. Menangis. Patah balik abang kat mak dia. Ayah dia buang bantal dia jauh. Lepas tu mak tu kata, macam mak ni dia akan masuk belah anak. Dia kan dia yang buat. Dia kata dekat suami dia kata, pasal apa buang bantal tu dia punya. Aku buat dengan susah payah, dia kata. Kenapa dia buang? Kata bapa Syekh Abdul Qadir Jalani, bantal itu bukan milik dia. Bantal itu milik Allah. Bantal tu bukan hang yang buat. Bantal tu Allah yang buat. Aku marah apabila kamu mengatakan dia milik kamu. Aku marah bila kamu mengatakan kamu yang buat. Tu dia yang dikatakan ahli tasawuf tu. Padahal kita ni punya mengaku lah semua tu kita punya kan. Dia kata dia didik, sebenarnya dia didik tu anak jadi wali tu. Semua yang ada bukan kita punya. Kita guna alat Allah. Tangan kita buat, tapi alat Allah tangan ni. Bantai tu, kekabu tu Allah punya. Semua Allah punya. Alat-alat Allah punya. Takkan bergerak walaupun sehelai daun daripada tangkainya jika bukan dengan izin Allah. Hang jangan mengaku benda tu hang punya. Lepas tu tak berani dah. Tak berani dah. Tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Begitulah aku dididik oleh ayahanda aku. Sehingga aku mati pun aku takut nak mengaku walaupun sebelah capar aku punya. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka selesai hari ini dengan izin Allah kita menafsir ayatul kursi, petikkan daripada surah Al-Baqarah ayat 255 dan kita tahu yang mana kita nak guna dia. Apa kegunaannya? Patutkah kita guna dia? Maka jadikanlah dia amalan sebelum tidur, bangun daripada tidur, sebelum solat, selepas solat. Jadikanlah dia sebagai amalan. Begitu juga bacalah dia pada waktu pagi dan baca pada waktu petang. InsyaAllah ta'ala.
jadikanlah sebagai amalan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Yang mana saya ada satu soalan daripada sahabat Google Meet. Okey. Ustazah boleh tolong bagi pencerahan tentang bulan Rejab. Okey. Dan ni bulan Rejab kan? Baru masuk 2-3 hari bulan Rejab. Saya nak bagi satu pencerahan tentang bulan Rejab. Apa dia istimewanya Rejab ni? Allah Ta'ala bagi kita pinjam 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran beberapa tempat. Ada 4 bulan yang paling istimewa. Disebut sebagai bulan-bulan haram. Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 4 bulan ini disebut sebagai bulan asam. Kenapa bulan asam? Bulan haram. Bulan Muharram, bulan yang diharamkan berbunyi pedang, kata Rasulullah. Asam ni maksud dia berbunyi petikkan pedang. Tak boleh berperang. Begitu juga berbunyi petikkan lidah. Jangan berkelahi, berlawan lidah, bertikam lidah. Kemudian disebut juga 4 bulan ini adalah bulan asam kerana bulan itu bulan yang diberkati. Okey, 4 bulan yang haram. Bulan haram, Asyahrul Haram kata Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ada 4 bulan. Disebut bulan-bulan haram. Haram berperang. Haram bertikam lidah. Haram untuk melakukan sebarang jenis kerosakan. Okey. Kita tengok. Dan keberkatannya berkali ganda di dalam bulan-bulan haram yang 4 ini. Paling diistimewakan Rejab. Kenapa ada Rejab yang diistimewakan? Kerana Rejab di antara bulan di ambang Ramadan. Biasanya kalau orang tua-tua dulu kita tahu, Rejab dah tak lambat lagi dah. Tak lambat lagi, tak sampai 2 bulan dah nak masuk Ramadan. Sahabat-sahabat Rasulullah akan mula menjaga amalan, akan terus berdoa tanpa henti. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami di dalam Rejab dan Sya'ban ni, bagilah sampai kami jumpa Ramadan. Kita tak tahu, mungkin usia kita takat Rejab ni saja. Rebutlah peluang keberkatan dalam bulan Rejab. Andai kita mampu berzikir dan beristighfar, Dia tak ada amalan khusus. Andai kita mampu bersedekah, bersedekahlah. Andai kita mampu berpuasa, berpuasalah. Apa juga yang kita mampu buat sahaja. Maknanya dia tak adalah amalan. Okey, ni zikir bulan Rejab. Ini puasa bulan Rejab, jangan tinggal. Direct terus, tak ada. Dia tak ada amalan sedemikian. Cuma rebutlah. Mungkin kita menghuni dalam Rejab setakat tahun ni saja, tahun depan tak dapat dah. Sebab di dalamnya ada keberkatan. Di antara keistimewaan bulan Rejab, merakamkan satu peristiwa yang amat besar yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Abu Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Bulan Rejab menyaksikan satu peristiwa yang amat besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, umat Nabi Muhammad SAW menerima amanah yang paling hebat di langit dan di bumi. Apa dia? Solat 5 waktu. Dan di dalam bulan Rejab yang berkat itu, sejarah dunia menyaksikan pahlawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salahuddin Al-Ayyubi menguasai bumi Palestin dan berdoa pada Allah, mungkin Rejab ini Palestin kembali jatuh kepada orang muslimin, kepada tentera muslimin, mengikuti beberapa ratus tahun yang dahulu Salahuddin Al-Ayyubi pernah menguasai, menawan bumi Palestin daripada tentera Salibin, tentera salib, daripada tentera Yahudi, dapat ditawan
oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan mungkin Rejab ini Palestin, Gaza khasnya kembali jatuh kepada tentera muslimin dan kita amnya. InsyaAllah ta'ala itu dalam bulan Rejab. Itu di antara rakaman yang berlaku. Dan di dalam bulan Rejab juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat yang paling banyak. Di antaranya dia sebut kata Nabi SAW, ada 5 malam yang dimustajabkan doa. Ada 5 malam yang dimustajabkan doa. Sayyidina Ali tak pernah tidur pada 5 malam ni. Pertama, malam pertama bulan Rejab. Kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi Rejab pun ada, Sya'ban pun ada. Dan kemudian yang ketiga, malam Jumaat. Malam Jumaat Allah hadiah kat kita tiap-tiap minggu, betul tak? Setiap minggu dia hadiah kat kita. Kemudian yang keempat, malam Aidilfitri. Raya puasa. Malam raya puasa. Yang orang tengah duk kalut goreng rendang, buat ketupat, bakar lemang rebus dari malam sampai pagi. Sebenarnya tu malam raya. Tak usah buat apalah. Buat siap-siap petang tu. Raya tak raya punya pasal. Malam pulun. Doa paling mustajab. Malam kelima. Malam Aidil Adha. Apa yang tak masuk? Kenapa tak masuk Lailatul Qadar? Kenapa tak masuk? Sebab Lailatul Qadar dia tak khusus. Kita tak tahu berapa bulan Lailatul Qadar. Kita cuma disuruh berjaga-jaga. Di dalam 10 malam terakhir. Jaga-jaga. Sebab tu dia tak khusus. Dia tak masuk dalam 5 malam tu. Jadi yang kita tahu, Allah Ta'ala bagi malam pertama bulan Rejab dah berakhir. Jumaat baru ni. Kemudian malam Jumaat, insyaAllah. Jumaat, selagi ada usia, dia akan hadir setiap minggu kepada kita. Rebutlah di antara yang sedemikian. Fikir apa yang aku tak buat lagi malam ni. Malam ni, malam Jumaat. Mulakan dengan kahfi. Lepas orang baca Yasin. Mana ada orang baca Yasin malam Jumaat? Bid'ah. Biar orang nak kata bid'ah apa. Kau baca Quran. Kalau mampu baca Quran, bacalah Al-Quran. Kalau mampu baca Yasin saja. Tak mampu nak ke surah-surah lain. Tak apa. Sekadar apa yang kamu termampu. Tetapi kamu ikhlas kerana Allah merebut di antara 5 malam ni. Dan Alhamdulillah termasuk di antara 5 malam ni Rejab dah berlalu. Sedang berjalan. Nisfu Sya'ban akan hadir. Akan hadir. Aidilfitri, Aidil Adha, Jumaat setiap kali mai. Jadi kita ni sentiasa diambang mustajab. Cuma kita kadang-kadang terlupa untuk merebutnya. Doa pada Allah banyak-banyak dalam Rejab ni. Minta agar Palestin kembali kepada tangan orang Islam. Bila kembali kepada tangan orang Islam, menang di pihak kita. Yang kita kata, ihzimhum. Musnahkanlah mereka. Wansurna alaihim. Bagi kemenangan dekat kami, ya Allah. Bagi kemenangan. InsyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Pencerahan sedikit tentang bulan Rejab. Jadi maknanya, kita adalah amalan khusus. Cuma apa yang kita mampu buat, kita buatlah. Kalau kata kita mampu buat istighfar, lebihkanlah sikit. Bulan Rejab, lebihkan sikit. Mampu baca Al-Quran, okey. Kita boleh baca Al-Quran sehari 1 ayat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat. Ngaji dah. 1 ayat. Berkira. Apa yang kita mampu buat. Benda yang baik. Maka buatlah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan seterusnya? Okey. Okey. Ada 17 kali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilahukum. Ilahu. Itu nama Allah. Ilahukum. Kita ambil daripada wa ilahukum, okey? Kan saya kata mulakan dengan wa ilahukum. Sebab kita nak baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak mau baca bismillahirrahmanirrahim, kita terima Allahu la ilaha illa. Okey? Itu nama Allah. Kemudian dia kata Hu. Nama dia. Hu. Nama dia. Nama Allah.
Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Kemudian Allahu, memang nama dia. Hayyu, nama dia. Qayyum, nama dia. Ha? Sampai kat situ kan 9. Ta'khuduhu sinatu. Okey. Lahu tu, lahu baginya. Lahu tu baginya. Itu juga nama Allah. Fisamawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Itu nama Allah. Nama Allah. Siapa dia? Pemilik langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u indah. Yashfa'u indah. Yang boleh bagi syafaat. Yang boleh bagi syafaat. Itu nama Allah. Alladzi yashfa'u indah. Yang boleh bagi syafaat. Ya'lamu ma. Ya'lamu ma baina aydihim. Itu nama Allah. Yang mengetahui apa yang berlaku di belakang, apa yang berlaku di depan kamu. Wala yuhituna bi syai'. Hangpa ni tak tahu apa itu bukan nama Allah. Min ilmihi, daripada ilmunya. Ilmihi, itu nama Allah. Ha? Wasi'a kursiyu, yang memiliki kekuasaan dan keagungan. Wasi'a kursi, itu nama Allah. Kemudian hifzuhuma, itu nama Allah. Hifzuhuma. Aliyu. Nah, Aliyu, yang maha tinggi. Itu nama Allah. Al-Azimu. Azim, yang maha agung. Nah, yang maha agung. Itu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya tertinggal tak? Wasi'a kursiyu, yang tu nama dia nah. 17. 17 nama Allah. Lepas tu dia suruh kita ulang baca nah. Kita ulang baca. InsyaAllah ta'ala. Okey, ya. Apa dia? Okey. Bila kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mulakan dengan wa ilahukum. Tapi kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha? Sampai habis. Kemudian kita nak mula semula, kita tak payah baca dah. Bismillah tak payah baca, a'udzubillah tak payah baca dah. Tapi bila kita nak mulakan dengan bismillah, lebih beradab, bukanlah berdosa. Lebih beradab kita baca wa ilahukum. Orang tua tu suka panggil, baca wa ilahukum. Kan? Ha? Wa ilahukum. Jadi lagi cantik, lebih lengkap. No? Sebab yang disunatkan untuk kita baca bismillah ialah permulaan surah. Tapi ayat kursi ni duduk tengah. Kan? Maka bila kita nak muliakan dia dengan bismillah, yang kita ambil wa ilahukum tu. Wa ilahukum dia kepala surah. Tapi ayat kursi dia tengah. Bila kita nak mulakan di tengah, maka lebih cantik apabila kita hanya baca ta'awuz saja. Nah, auzubillah saja. Macam kita baca tadarus kan. Kan lepas kau ni seorang. Maka ketika tu tak sunat baca bismillah. Baca a'udzubillah. Kecuali kalau permulaan surah baru. Yang ada bismillah. Kita elok guna. Nah? Wallahu a'lam. Allah maha mengetahui. Okay, ada soalan lain? Tak ada apa tau? Tak ada apa, saya sudah lunas. Saya mohon maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ta'ala anda direzekikan untuk kita terus bertemu. Kita akan sambung. Yang mana saya diminta di sini untuk membaca tafsir daripada ayat-ayat lazim. Okey, kita mulakan dengan surah Fatihah pada bulan depan insya-Allah taala. Boleh no? Insya-Allah taala. Fatihah ni hang ulanglah baca berpuluh-puluh kali pun duk tak betul situlah, no? Tu yang kata ilmu kita ni tak banyak. Ilmu kita sikit sangat. Asal macam betul sangat dah. Cuba pergi baca kat Tok Guru. Tak betul lagi. Tak betul bila lah nak betul aku ni. Tak betul sampai bila-bila. Ya betul. Banyak lupa. Orang dah tegur, orang dah tentu.
Tak larang nak tegur berkali-kali. Dia nak buat juga. Tegak. Tak apa no, jangan marah no, kita kata kat kita. Kita boleh kata kat kita. Kalau orang kata kat kita, kita meradang. Kan? Tapi itulah kita. Nah? Itulah kita yang sebenar-benarnya. Ada apa no? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Filastin wa fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala